Hai, Assalamualaikum. Aku Firdaus dan selamat datang ke Bulletin Gadget. Dan ini merupakan rangkuman berita-berita teknologi dan juga gadget yang berlaku di sekeliling kita pada minggu ini. Yang pertama, pengerusi TSMC, Mark Liu menyatakan apa yang akan berlaku sekiranya China mengambil pilihan untuk menjajah negara tersebut. Seperti yang kita tahu sekarang ni, hubungan antara China dan juga Taiwan keruh dan disebabkan lawatan yang diambil oleh Secretary General Nancy daripada US tu mengeruhkan keadaan antara kedua-dua negara ni. Dan China memandang tindakan lawatan daripada Secretary General Nancy itu sebagai apa tahu? Sebagai mencampak minyak ke dalam unggun api. Itu yang menyebabkan keadaan makin keruh dan tidak mustahil China mengambil pilihan untuk menjajah negara Taiwan. Tetapi pengerusi TSMC mengatakan bahawa tiada siapa dapat mengawal TSMC secara paksaan. Begitu, aku mempunyai pendapat yang lain. Sebab apa korang nak tahu? Sebab TSMC ni mempunyai pasaran semikonduktor yang sangat luas secara global. Malahan pelanggan diorang pun terdiri daripada syarikat-syarikat teknologi yang besar seperti Apple, Nvidia, Intel, AMD sendiri. Dan mungkin China mengambil pilihan untuk menjajah Taiwan untuk mengeruhkan lagi pasaran industri teknologi di barat. Sebab sekarang ni korang tahu sebab apa? Sebab kepentingan China ke atas TSMC hanya 10% sahaja. Tak banyak, 10%. Dan 10% tu bukannya datang daripada sektor ketenteraan, tapi datang daripada sektor pengguna, iaitu rakyat China sendiri. Dan bayangkan, sekiranya China memilih untuk menjajah Taiwan seperti mana yang dilakukan oleh Rusia ke atas Ukraine, siapa yang akan menanggung akibat dia? Yang terkesan adalah pasaran komputer, industri gaming, teknologi. Jadi yang terkesan siapa? Aku, korang. Kita semua akan terkesan, tak dapat nak lari. Jadi apa yang kita boleh harapkan setakat ini? Prepare for the worst, pray for the best. Berita seterusnya, iPhone 14 dan juga 14 Pro mungkin takkan guna teknologi panel yang sama. Hal ini bertujuan kerana Apple ingin mengurangkan kos pengeluaran iPhone 14. Apple tak cukup lagi ke kau dah buang pengecas? Ini kau pula kau nak membezakan teknologi yang kau pakai. Ini perkara ni agak aku kurang sokong lah atas perkara ni. Kalau korang nak tahu, Apple iPhone menggunakan teknologi skrin daripada Samsung. Dan teknologi daripada Samsung ni ada dua, M11 dan juga M12. M11 ni dia lebih terdahulu menggunakan teknologi LTPS dan itu akan dipakaikan untuk iPhone 14 dan juga 14 Max sahaja. Manakala yang lebih advance, M11, Apple gunakan untuk versi Pro dan juga Pro Max. Tambahan lagi, M11 ni menggunakan teknologi LTPO OLED, di mana lebih canggih dengan teknologi yang lebih terkini daripada Samsung. Selain daripada itu juga, kita mungkin akan mendengar Apple menawarkan warna baru untuk siri iPhone 14 pada kali ini. Warna terbaru itu adalah warna ungu. Tapi jangan risau sebab kali ini Apple tidak bias. Dia tidak membezakan versi Pro dan juga yang bukan Pro. Sebab mungkin yang saya dengar untuk versi Pro, Pro Max, tak Pro dan juga tak Pro yang Max mungkin akan datang dengan warna yang baru ini. Apa yang menariknya lagi, terdapat ura-ura yang mengatakan bahawa iPhone 14 versi yang paling asas sekali mungkin akan dijual pada tanda harga yang sama seperti iPhone 30. Hal ini bertujuan sebab Apple memandang perkara yang serius terhadap keseimbangan industri bilangan iPhone yang ada terjual di pasaran ketika ini. Oleh sebab itu, jadi kita boleh anggarkan bahawa iPhone 14 mungkin akan dijual pada tanda harga sekitar €800 ataupun jika kita ubah ke dalam currency Malaysia sekitar RM3,541 mungkin. Jadi bagaimana? Kalau kita nak prepare diri kita ni untuk membeli iPhone, senang je. Kita sediakan fulus, pasti semuanya akan lulus. Berita seterusnya, RUU kenakan cukai ke atas barangan yang dibeli secara online, barangan import, telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat pada minggu ini. Timbalan Menteri Kewangan kedua, Yamani Hafiz Musa, telah pun membentangkan bacaan kali pertama Akta Cukai Jualan 2022 ini. Secara ringkasnya, sekiranya korang membeli barangan dari luar negara secara dalam talian, seperti dari Shopee ke Lazada ke ataupun Alibaba ke, barang tu datang dikenakan cukai. Tapi cukai ni tak kena kat korang, tapi cukai ini hanya diimplementkan pada penjual sahaja. Erti kata lain, barang semakin mahal. Kesan pelaksanaan RUU ini mungkin akan membuatkan harga barangan dari luar negara menjadi lebih mahal untuk korang beli. Rakyat Malaysia hidup makin susah, barang makin mahal, kerja kena keras. Tapi jangan risau, setakat ini mungkin Akta Cukai Jualan 2022 ni akan dilaksanakan paling awal pun 1 Januari tahun depan, 2023. Jadi apa-apa pun, keep it up, don't give up, sentiasa bersyukur. Berita yang keempat, Asus Zenfone 9 tak masuk Malaysia. Sayang 1000 kali sayang, apa yang diharapkan tidak melayang. Asus Malaysia telah pun membuat keputusan untuk tidak membawa peranti Asus Zenfone 9 itu ke dalam pasaran Malaysia untuk korang.
Untuk aku, untuk kita semua, kita tak dapat. Tapi Asus membuat keputusan ini atas satu sebab. Sebab Asus nak memfokuskan pasaran Malaysia ini dengan satu siri peranti je, iaitu ROG Phone, iaitu peranti gaming dia orang. Oleh itu, siri Zenfone bukanlah keutamaan bagi Asus di pasaran Malaysia. Tapi perkara ni agak sedih. Sebab bila aku tengok spesifikasi yang ada dekat Zenfone 9 tu nice kot. Sebab dia compact, mesra satu tangan. Sebab aku memang peminat penggunaan peranti dalam sebelah tangan atau satu tangan. Dengan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, IP rating 68 kot. Walaupun harga dia agak 3,000 lebih. Tapi serius berbaloi. Jadi nak buat macam mana? Nasi telah pun menjadi bubur. Kita telan sajalah bubur tu. Xiaomi 12T Pro telah lulus pengesahan serial. Mengikut siapan Twitter daripada Mukul Syamai itu sendiri, beliau menegaskan bahawa Xiaomi 12T Pro dah lulus pengesahan SIRIM. Jadi, korang boleh expect dalam beberapa bulan akan datang, kita akan dapat mendengar berkenaan peranti ini daripada Xiaomi itu sendiri. Dan korang jangan risau, sebab CD 12T ni yang terdiri daripada Xiaomi 12T dan juga 12T Pro, spek dia bukan kaleng-kaleng. Bayang 12T Pro 8 Plus Gen 1, bateri 5000 dengan pengecasan pantas 120 watt. Berdosung pun 12T pula dikuasakan Dimensity 8100 Ultra. Bukan setakat itu saja, dia juga datang dengan memori 12GB RAM dan juga storan sebesar 256GB. Tidak lupa juga, ia datang dengan sokongan refresh rate 120Hz. Memang smooth lah nanti pengalaman korang menggunakan peranti ini. Jadi, kita sama-sama tunggu pengumuman rasmi daripada Xiaomi dalam berapa bulan akan datang. Dan jangan risau, kami semua menunggu anda Xiaomi. AMD Ryzen 7000 sah hadir bulan September ini. Ketua Pegawai Eksekutif AMD, Dr. Lisa Su sendiri telah sah dan umumkan bahawa mereka akan melancarkan siri chip Ryzen 7000 itu pada suku ketiga 2022 atau lebih tepatnya bulan September depan. Dan kalau korang nak tahu salah satu faktor yang menyumbang kepada perkara ni adalah disebabkan AMD sendiri telah dapat duran runtuh tahun ni. Bayangkan setakat suku kedua tahun ni diorang dah dapat hasil pendapatan mencecah RM30 bilion. Oh banyak. Kaya diorang, kaya. Memang kaya. Tapi yang membuatkan berita ini orang teruja disebabkan chip AMD Ryzen 7000 tu sendiri. Kalau korang nak tahu, AMD Ryzen 7000 ni merupakan model yang pertama daripada AMD menggunakan seni bina Zen 4. Bukan setakat itu saja, dia juga akan menggunakan platform AM5 yang lebih canggih, terkini dan menawarkan ciri-ciri yang lebih pantas seperti sokongan RAM DDR5 dan juga PCIe Gen 5. Jadi bagaimana? Kita sama-sama menunggu. Bukan setakat korang je menunggu, aku sendiri yang menunggu sebab aku peminat AMD. Okey, kita dah sampai di penghujung video Bulletin Gadget untuk minggu ini dan mesti korang pelik kan kenapa video outro ni baju beza. Sebab lepas ni straight terus pergi semua Jumaat. Okey, kalau korang rasa berita yang aku sharekan pada minggu ini menarik, jangan lupa untuk melayari laman sesama rasmi YZMY sebab selain yang aku dah share dekat korang pada minggu ni, banyak lagi berita menarik yang kita orang setiap hari kemas kini untuk untuk korang lah. Dan jangan lupa untuk apa? Bukan jangan lupa, sebenarnya korang bebas untuk like, komen dan share channel YZ ni. Tapi yang pastinya aku nak jumpa korang pada minggu depan. Sebab ini kali pertama kita berjumpa, bersuah kenal, berbual. Tapi padahal aku yang banyak bercakap. Jadi disebabkan kita pertama kali berjumpa, aku nak akhirilah pertemuan pertama kita ni dengan sedikit hadiah. Hadiah ni berbentuk mutiara kata. Ia bermula dengan ayat seperti ini. Dunia semakin maju, dek kita rakus untuk mengejar menjadi peneraju kemajuan manusia. Jangan pula kita sesekali lupa akan nilai kemanusiaan. Deep bye. Okey, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Aku Firdaus. Assalamualaikum. Jumpa lagi.